Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Jom kita belajar. Hai, salam sejahtera bersama dengan saya, Cikgu Hidayah. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap murid-murid dalam keadaan sihat, ceria dan gembira. Hari ini, Cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu tahun 5 yang bertajuk Kata Majmuk. Topik yang kita akan bincang ialah apa itu kata majmuk, jenis-jenis kata majmuk, pengimbuhan kata majmuk dan juga teka kata majmuk. Murid-murid sudah bersedia? Sekiranya murid-murid sudah bersedia, mari kita mulakan. Pertama sekali, apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah dua kata dasar yang dirangkaikan ataupun digabungkan untuk makna yang tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit walaupun lazimnya ejaannya terpisah. Terdapat kata majmuk yang ejaannya terpisah ataupun bercantum. Murid-murid akan lebih jelas apabila melihat contoh-contoh yang telah cikgu sediakan. Contohnya ialah guru besar. Di sini terdapat dua kata dasar. Kata dasar yang pertama ialah guru. Kata dasar yang kedua ialah besar. Apabila digabungkan menjadi guru besar, kita sudah faham guru besar adalah seorang yang mengetuai dan menjaga sekolah adik-adik. Sekolah adik-adik ada guru besar kan? Siapa nama guru besar sekolah adik-adik? Cuba adik-adik sebutkan. Okey, seterusnya contoh yang kedua ialah matahari. Mata adalah satu kata dasar, hari adalah satu kata dasar digabungkan menjadi matahari. Kita sudah faham juga apabila sebut matahari, matahari adalah salah satu sistem suria yang menyinari bumi kita. Contoh yang ketiga ialah bakul sampah. Bakul adalah satu kata dasar, sampah adalah satu kata dasar. Bila digabungkan menjadi bakul sampah iaitu bekas yang digunakan untuk meletakkan sampah ataupun membuang sampah. Adik-adik buang sampah di mana? Di dalam bakul sampah. Contoh yang ketiga ialah cermin mata. Cermin mata. Cermin adalah satu kata dasar dan mata adalah satu kata dasar. Bila digabungkan menjadi cermin mata yang digunakan untuk membantu mereka yang rabun melihat dengan lebih jelas. Seterusnya kita akan lihat jenis-jenis kata majmuk. Terdapat beberapa jenis kata majmuk. Kata majmuk yang pertama ialah kata majmuk bebas. Dia bermaksud tidak mempunyai makna antara perkataan pertama dan kedua. Ataupun yang lebih jelas lagi, kata dasar yang pertama dan kata dasar yang kedua tidak mempunyai hubungan. Masing-masing mendukung makna yang tersendiri. Contohnya ibu bapa dan contoh yang kedua ialah jam tangan. Cikgu akan lebih perincikan jam tangan ini. Contohnya, jam satu kata dasar yang pertama digunakan untuk apa? Digunakan untuk melihat waktu dan masa. Tangan adalah salah satu bahagian tubuh pada manusia. Adakah jam dan tangan itu berkaitan? Tidak kan? Tetapi bila digabungkan menjadi jam tangan, kita faham. Jam tangan dipakai di tangan kita untuk melihat masa dan waktu. Seterusnya, kata majmuk kiasan. Apa itu kata majmuk kiasan? Kata majmuk kiasan ialah membawa maksud kiasan dan mempunyai selain daripada maksud harafiahnya yang bermaksud tidak ada kena-mengena dengan kata dasarnya. Komponennya tidak ada kena-mengena sama sekali. Hanya bertujuan untuk kiasan. Contohnya, naik angin. Bila sebut naik angin, kita sudah faham seorang itu sedang marah. Tidak ada kaitan mengenai naik dan juga angin. Betul? Yang kedua contohnya, geli hati. Hihihi. Itu bertujuan menunjukkan seseorang itu ingin ketawa, rasa seronok. Dia tidak bermaksud hati dalam ini geli. Faham? Jelas? Okey. Kita lihat jenis-jenis kata majmuk yang seterusnya. Iaitu kata majmuk yang telah mantap. Kata majmuk yang telah mantap sebenarnya terdapat sebahagian kecil sahaja. Lebih kurang dalam 15 patah perkataan sahaja. Contohnya ialah tanda tangan dan olahraga. Antara contoh lain ialah seperti sukacita, setiausaha dan juga daripada. Kata majmuk ini sudah mempunyai makna yang mantap dan juga utuh dan kebiasaannya dieja secara bercantum.
Dan yang terakhir, kata majmuk istilah khusus. Apa itu kata majmuk istilah khusus? Kata majmuk istilah khusus terdiri daripada rangkai kata yang digunakan bagi merujuk dalam sesuatu bidang. Contohnya, karbon dioksida. Karbon dioksida adalah salah satu daripada istilah-istilah sains. Dan seterusnya, contohnya telefon bimbit. Jelas setakat ini? Sekiranya jelas, mari kita lihat pengimbuhan kata majmuk. Kata majmuk juga boleh menerima imbuhan. Antaranya, yang pertama, imbuhan awalan ataupun akhiran. Dan yang kedua, imbuhan apitan. Imbuhan awalan atau akhiran, kata majmuk yang menerima imbuhan awalan ataupun akhiran, ejaannya tetap terpisah, tidak akan bercantum. Contohnya, campur aduk. Sekiranya kita masukkan imbuhan ber di awalannya, ia akan menjadi bercampur aduk dan tidak akan tercantum. Contoh yang kedua, ambil alih. Apa imbuhan yang ditambah di situ? Iaitu me. Imbuhan yang ditambah dengan me di situ membuatkan kata majmuk itu tidak akan bercantum. Dia tetap akan terpisah kerana memang syarat sekiranya diletakkan kata majmuk, mesti ejaannya terpisah. Yang ketiga, daya serap. Kita lihat imbuhan di akhirnya, daya ditambah dengan an menjadi daya serapan. Ejaannya tetap terpisahkan. Seterusnya, ulang kaji. Sekiranya kita tambah imbuhan men di depan akan menjadi mengulang kaji. Seterusnya, kita lihat apa itu imbuhan apitan bagi kata majmuk. Bagaimana? Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan, ejaannya akan dieja secara bercantum. Contohnya, campur aduk. Sekiranya kita letakkan imbuhan apitan seperti men dan juga kan akan menjadikan dia tercantum mencampur adukkan. Yang kedua, ambil alih. Ditambah imbuhan pen dan juga an di belakangnya menjadi pengambil alihan. Seterusnya, daya serap ditambah imbuhan ke dan di awalannya dan di akhirannya an, iaitu apitan menjadi ke daya serapan. Dan yang terakhir contoh ialah ulang kaji ditambah imbuhan pen di depan dan an di belakang menjadi pengulang kajian yang dieja secara bercantum. Mesti ingat ya, imbuhan apitan untuk kata majmuk dieja secara bercantum dan imbuhan awalan ataupun akhiran dieja secara terpisah. Setakat itu sahajalah penerangan cikgu mengenai kata majmuk. Sebelum itu, cikgu masih seperti biasa ada menyediakan beberapa soalan latihan untuk kita jawab bersama-sama. Mari kita lihat. Okey, cikgu ada sediakan beberapa gambar di situ. Lihat soalan yang pertama, ada gambar kipas ditambah dengan angin. Apa akan jadi? Kipas angin. Kipas angin yang digunakan pada ketika mana kita panas. Yang kedua, ada gambar meja tambah dengan gambar sedang menulis. Dia jadi meja tulis yang digunakan untuk kita belajar. Kelas adik-adik mesti ada meja tulis kan? Seterusnya yang ketiga, kereta ditambah dengan api menjadi kereta api. Siapa pernah naik kereta api di sini? Cikgu harap yang masih belum biasa menaiki kereta api mungkin boleh mencuba menaiki kereta api selepas ini. Okey, baiklah adik-adik, tahniah kerana berjaya menunggu sehingga akhir video ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang.